Raja 30 takutnya. Tak payah takut apa-apa lah. Relax je. Okay, alright. Okay, kita mula sekarang. Okay, alright. Share screen dulu. Okay, alright. Jom kita jalan. Okey, lagi sekali, nama saya adalah Cikgu Arzman bin Saad, guru kanan Sains Matematik di SMK Puncak Alam 3 Selangor. Okey, tagline dari mula dulu sampai sekarang, itulah tagline saya, matematik kacang je, utamakan apa yang perlu kita utamakan. Okey, buat sekarang ni utama kita adalah SPM. Dan malam ni utama kita adalah matematik. Apa yang paling utama lagi ialah topik transformasi isometri dan juga topik kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, alright, so malam ni saya akan bercakap buat kali yang ke-89. Okay, saya sudah pergi berceramah di 88 buah sekolah. Okay, inilah slot yang ke-89 lah untuk tahun ni. Okay, masih ada lagi sampai ke hari terakhir nak SPM pun masih ada lagi. Okay, alright. So macam cakap tadi, terima kasih kepada usaha Taqwa Solution yang buat program yang sangat baik ini. Okay, terima kasih juga jemput saya. So untuk malam kita bincang dua tajuk iaitu transformasi isometri dan juga kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okay, bagi yang first time dengan saya, okay, sedikitlah tentang saya. Okay, saya baru 20 tahun bergelar cikgu, mengajar di tempat 4 dan 5 khususnya. Okay, tahun ni saya mengajar form 3 juga. Okay, JU Kebangsaan Kebat Matematik, guru kanan sains matematik di SMK Puncak Alam 3. Okay, guru guru inspirasi di TV. Tapi malangnya sekarang ni DTV dah tak ada lagi dah siaran langsung. Yang ada cuma siaran ulang siar saja kerana kementerian dah tamatkan kontrak di DTV. Okay, sebab apa? Sebab dia katakan tak ada lagi PKP, so tak perlu lagi ada di DTV. Okay, untuk Selangor kita ada program tuition Rakyat Selangor. Saya adalah ketua penyelaras program bagi topik bagi subjek matematik. Okay, kalau awak ada kalau awak orang Selangor ada buku Peter S tu, awak tengok nama saya atas kali, Azman Saad. Okay, alright. Okay, kemudian saya banyak menulis modul apa semua. Okay, penceramah teknik menjawab bla bla semua. Okay, dalam pada saya mengira masih sempat lagi membuat cerita-cerita dalam menulis novel cerpen part time je lah. Okay, alright, sikit je tentang saya. Okay, lagi saya ingatkan kepada semua murid-murid semua, okay, guru-guru dan murid-murid juga, kita kena selalu ingatkan diri kita, terutamanya pelajar-pelajar kelas belakang. Okay, sebab apa? Sebab ramai pelajar kelas belakang ni dia rasa macam tak confident, tak yakin, okay, tak nak skor, tak nak usaha. Sebab apa? Sebab dia rasa kelas belakang ni kelas yang tak pandai. Jangan gitu ya. Sebab matematik ni dia tak kenal depan belakang kelas. Dia tak kenal kaya miskin, dia tak kenal pengawas pembukaan, dia tak kenal kita ni pernah gagal ataupun tak. Sebab apa? Sebab matematik ni dia hanya akan berjaya bagi murid-murid yang mana mereka yang berusaha. Sebab matematik ni syarat mudah ya. Buatlah pertama kali lah jangan ponting sekolah. Yang kedua lah jangan tidur dalam kelas. Yang ketiga lah buat latihan yang banyak. Bila kita buat latihan yang banyak, kita akan menghadapi masalah. Dan waktu itulah kita perlu bertanya dan bertanya. Malu tanya kawan, malu tanya cikgu, tanya kawan-kawan. Okay? Yang penting lah jangan kata tak apa gagal minat, tak apa. Yang penting lulus BS sejarah. Jangan gitu nah. Sebab apa? Sebab dia bukan hang sebab saya tak tukar slide lagi. Alright. Sebab apa? Sebab SPM ni walaupun mat tak wajib lulus, tetapi dia sangat penting untuk masa depan kamu. Okay, kerana ilmu kepada semua subjek bermula dari matematik. Kalau kamu pandai matematik, insyaAllah subjek-subjek awak akan pandai juga. Tak percaya buktilah. Cuba buat tengok. Ya, awak pandai matematik, awak akan pandai semua subjek. Alright. Okay, so matematik SPM akan berlangsung pada 6 hari bulan 2. Tak lama lagi dah. 117 hari lagi. Okay, nampak macam jauh lagi. Sebenarnya sangat singkat. Okay, bulan depan dah nak cuti di Bali pula. Lepas tu cuti sekolah pula. So dah tolak cuti, tinggal tak berapa hari lagi. Okay, sekarang ni pun awak dah mula ujian tilawah hafazan Quran. Okay, so masa yang sangat sikit untuk awak sekarang ni. Jadi sedarlah diri itu. Okay, kurang-kurangkah main handset, kurang-kuranglah keluar malam, tumpu ke SPM dulu. Habis SPM nak buat apa, buatlah. Tak ada masalah. Okay. Untuk tajuk transformasi isometri, saya cuma nak ulang sikit saja sebagai ingatan kita balik kerana apa? Yang paling penting lah topik kata 5 tu. Tetapi tak pandai topik kata 2 ni, maka kata 5 pun kita akan punya masalah. Okey, semasa kamu form 2, bab 11, kamu belajar topik transformasi isometri. Di mana dalam topik ni kamu belajar tentang 3 benda. 3 benda. Okey, iaitu translasi, pantulan dan putaran sahaja. Bila masuk kata 5, campur lagi satu iaitu pembesaran. Tambah lagi apa lagi? Tambah lagi dengan kekongruenan dan juga terselasi. Okay, alright. So, refresh balik otak kita.
kalau bentuknya sama. Okey. Sekarang saya suka menyanyi lagu ni. Okey. Bentuknya sama, saiz juga sama, beza hanya pada kedudukannya. Okey. Itulah dia translasi. Alright. Bentuk sama, saiz sama, kedudukan beza. Translasi. Ke belakang, ke atas. Translasi. Negatif X, Y. Okey. Ke depan, ke atas. Dua-dua positif. X positif, Y positif. Kalau ke belakang, ke kiri, X negatif. Ke bawah, Y negatif. Ya? Okey, kiri kanan untuk paksi X. Atas bawah paksi Y. Ke kiri X negatif, ke kanan X positif. Ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Pilih satu bucu, kita buat pergerakan tu. Tengok mana? Bergerak ke mana? Alright, itulah translasi. Markah dua saja. Ejaan translasi betul, satu markah. Kurungan tu betul, satu markah lagi. So, dua markah total situ. Yang kedua, bentuknya sama, saiz juga sama. Bila kita cantumkan, nampak dua garis lari macam kita duduk depan cermin. Okey, itulah pantulan. Okey, pantulan ni ada beberapa jenis. Yang pertama, bila kita sambung bucu yang sama, dia dapat dua garis lari yang melintang. Kalau begini, pantulan pada garis X berapa? Okey, tegak begitu. Okey, pantulan pada garis X. Okey, bacalah kat koordinat tu berapa X dia. Okey, kalau kita sambung bucu, dia melintang begitu, maka gasan pantulannya adalah bentuk melintang begini. Kalau melintang begini, dia huruf Y sahaja. Okey, dan dia ada lagi lah. Dia ada pantulan pada bentuk apa? YX, Y negatif X, semua tu adalah. Tapi kan tahu yang tu. Alright, tapi secara biasanya, dia tentang kaitan tegak ataupun terbalik sahaja. Tapi yang pentinglah, sambung dua bucu selari, dia adalah pantulan. Alright. Okey, yang ketiga, bentuk masih sama, saiz masih sama, tapi kita tengok bentuk tu, dia tunggang terbalik. Dia tunggang terbalik. Bila kedudukannya tunggang terbalik, atau otak kita fikir, tahulah, itu adalah putaran. Dan bila putaran, dia ada tiga jenis. Yang pertama adalah, contohnya yang kuning tu, menjadi merah. Kita nampak macam dia pusing ke kiri, ke atas ke kiri. So, dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Kuning ke hijau. Kuning ke hijau. Dia pusing, okay, atas ke kanan. Maka dia pusing ke arah kanan begini, putaran 90 darjah ikut arah jam. Dan kuning ke biru pula tengok. Kalau kuning ke biru tengok bentuk dia. Okey, nampak bentuk dia terus pusing apa? Pusing lipat terus. Itulah putaran 180 darjah. So, ini saja tiga bentuk putaran yang kita belajar dalam topik ini, okay, yang kita kena mahir. Alright? Tapi pada masa sama, kita kena juga faham kalau kod soalan masuk, dia tanya tentang putaran 270 darjah. Mungkin boleh keluar juga. Okey, putaran 270 darjah, dia adalah lawan kepada putaran 90. Kalau 90 darjah ikut arah jam, maka 270 lawan arah jam. Itu kena ingat lah. Kod kalau soalan tanya lah. Okey, next. Okey, cuma kali ni, macam cakap tadi, bila kita masuk form 5, satu lagi transformasi tu belajar, iaitu pembesaran. Bentuknya sama, saiznya berbeza. Itulah dia pembesaran. Okey, alright, pembesaran. Daripada kuning kecil jadi merah besar. Pembesaran. Daripada merah besar menjadi hijau kecil. Tetap juga namanya pembesaran. Okey. Objek kecil jadi besar, pembesaran. Objek besar jadi kecil pun tetap nama pembesaran. Cuma beza dekat mana? Beza dekat faktor skalanya lah. Okey, alright. Okey. Kuning ke merah, namanya pembesaran. Merah ke hijau, tetap namanya pembesaran juga. Dia tak panggil pengecilan. Okey. So, lagi sekali saya ulang. Translasi, bentuk, saiz, okay, sama. Kedudukannya beza. Pantulan, bentuk, saiz, sama. Kedudukannya macam cermin ataupun nampak garis selari. Putaran, bentuk, saiz, sama. Kedudukannya tunggang terbalik. Kita tengok, kita tahu dah, berbeza dah. Senang je. Okay. Alright. Yang pertama, kalaulah soalan tanya tentang translasi. Okay.
Contoh soalan nombor 2 ni, diberi T ialah transaksi 35, tentukan imej bagi titik P8-2 di bawah transformasi T. Kalau keluar tentang transaksi, bonus untuk kita. Sebab sangat senang. Okey, ada murid, dia kena cari kita graf. Tanda, buat plot semua tu kan, tanda. Okey, untuk transaksi tak payah sebenarnya. Kita boleh buat cara shortcut. Shortcut ya, potong je. Okey, saya nak buat begini. Langkah pertama, senaraikan objek dia. Okey, objeknya 8 paksi X, negatif 2 paksi Y. Kemudian yang transaksi 35 tu, susun macam ni. Dia panggil vektor. Transaksi panggil, yang kurungan tu panggil vektor. Okay. So, ikut juga. X3, Y5. Kemudian, apa jawapan dia? Apa imej dia? Okey, objek dengan vektor, kita hanya perlu tambahkan sahaja. So, 8 tambah 3, dapat 11. Negatif 2 tambah 5, dapat 3. Dah dapat jawapan dah. Itulah dia imej bagi titik P di bawah transaksi 35. Jawapannya adalah 11, 3. Okay, tak perlu lukis pada graf, gerak 1, 2, 3 ke kanan, dan 1, 3, 4, 5 ke atas. Tak payah. Jangan buang masa. Okay, alright. Okay, satu contoh. Okay. Diberi bahawa Q ialah Q-3 11 ialah imej bagi P23 di bawah suatu translasi. Huraikan translasi itu. Okey, maksud sini adalah objek dibagi, imej diberi, nak cari transaksinya, nak cari vektornya macam mana? Cara macam tadi juga, susun atas objek. Okey, 2, 3. Tengah vektor, kita nak cari. Bawah imej. Okey. Kalau tadi nak cari imej, kita akan tambahkan objek dengan vektor. Tapi untuk cari vektor pula, kita kena buat macam operasi apa? Kita pindah-pindah nombor tadi. Okey, kalau objek tambah vektor dapat imej, maka nak cari vektor, imej perlu tolak dengan objek. So negatif 3 tolak 2 dapat negatif 5. 11 tolak 3 dapat 8. Itu jawapan dia. Tapi jangan tulis bentuk macam koordinat. X, Y, kiri kanan. Jangan. Mesti tulis atas bawah begini. Itulah translasi. Okay. Negatif, paksi X bergerak negatif 5 ke kiri dan paksi Y bergerak, ni sorry typo bukan 3, 8. Okay, alright. Ni adalah 8, bukan 3, typo sikit. Okay, alright, begitu. Jadi ulang sekali. Kalau diberikan objek dan imej, objek di atas, vektor di tengah, imej di bawah. Nak cari imej, kita tambahkan objek dengan vektor. Tapi nak cari vektor, imej ditolak dengan objek. So negatif 3 tolak 2 tinggal negatif 5. 11 tolak 8, 11 tolak 3 dapat 8. So jawapannya mesti tulis translasi 1 markah. Atas negatif 5, bawah 8. 1 markah lagi. So total 2 markah. Itu cara cari translasi kalau menggunakan kaedah ni. So tak perlu tak lukis pada kertas graf, nak gerak tak payah. Jangan buang masa ya. Translasi kita buat macam ni. Alright. Okay. Next. Tadi tentang translasi. Cara nak cari objek dan vektor. Sebagai cara pantas, begitu caranya. Okay. Objek, vektor, imej. Okay. Nak cari objek. Nak cari vektor. Nak cari imej. Objek tambah vektor. Nak cari vektor, imej tolak objek. Nak cari objek, imej tolak vektor. Kita pandai pusing-memusing maklumat sahaja. Okey, next yang kedua. Tentang pantulan. Pantulan biasanya dalam exam kita, 2 sajalah. Pantulan pada garis X berapa? Pantulan pada garis Y berapa? Okey, sama juga nah. Kita tak perlulah nak buat apa tu, nak lukis dekat koordinat paksi semua, tak payah. Tak payah. Kita buat sini. Sini pun dah. Kita bayangkan, okey, M 12, 18. Okey, pantulan pada garis X10. Okey, bila X10 bermaksud dia tegak. Pasti dia tegak. So kita buat macam ni. Okey, inilah garisan X10. Okey, so pasti titik itu 12 tu pada paksi X. Okey. Dan pantunnya pada paksi X10. Jadi pada bulatan kuning tu bergerak ke 10 2 kotak, iaitu 10 dengan 12. 2 kotak. Jadi kalau kanan 2 kotak, dipantul pun 2 kotak jugalah. So, 12 tolak 2 dapat 10. 10 tolak 2 dapat 8. Jadi paksi X-nya bertukarlah. Dari 8 menjadi 12 menjadi 8.
ketika pantul pada paksi X, nilai Y tidak berubah. So jawapannya 8 paksi X dan 18 paksi Y. Okey, itu jawapannya. Satu markah dapat. Di mana kalau pantul pada paksi X, nilai Y tidak berubah. Kekal. Okey. Ini pantulan pada garis X10. Sekarang tengok pantulan pada Y pula. Sama juga. Dia kata Q8 negatif 9 ialah imej bagi P di bawah pantulan Y negatif 5. Kita permulakan. Buat lakaran. Okey. Q8 paksi X negatif 9 paksi Y. Bawah lah tu. Okey. Pantul pada garis Y5. Okey. Y negatif 5 atas sikit kan? Atas sikit. Okey. So Y5 dekat sini. Okey. So pada waktu ini paksi Y-nya ialah negatif 9. Dia kata pantul pada garis Y negatif 5. So negatif 9 pergi ke negatif 5, bezanya adalah 4 kotak. So kalau bawah 4 kotak dipantulkan, naik 4 kotak juga. Okay, so negatif 9 tambah 4 kotak, negatif 5. Negatif 5 naik 4 kotak, jadi negatif 1. So itu jawapan dia. Okay, so paksi X kekal 8, paksi Y menjadi negatif 1. So, ketika berlaku pantulan pada garis Y, nilai X adalah kekal. Yang berubah cuma Y sahaja. Okay, right? Okay, sambil saya jawab tu, saya baca juga mesej-mesej kot ada yang bertanya. Ya? Okay, cikgu kurang faham, sir. Alright, boleh ulang ke? Okay, lagi sekali ya. Kita boleh guna apa kata? Boleh guna ketagraf semua tak salah. Okey ya. Cuma kalau kita nak cepat, nak cepat, kalau nak cari translasi, kita buat sebenarnya gini. Atas sekali dia punya objek, tengah dia punya vektor ataupun translasi dia tu, bawah adalah imej. So gitu. Untuk dapatkan imej, objek tambah vektor sahaja. So 8 tambah 3 dapat 11. Negatif 2 tambah 5 dapat 3. Okay, itu saja. Ini cara pantas untuk dapat jawapan tanpa perlu melukis. Okay, alright. Okay, tapi kalau nak cari vektor diberi objek dan imej. Okay, tadi nak dapatkan imej, objek campur vektor. Tapi untuk dapatkan vektor, imej tolak objek. So negatif 3 tolak 2 dapat negatif 5. 11 tolak 3 dapat 8. Ini cara pantas untuk cari translasi. Okey, untuk pantulan pula, kalau kata pantul pada paksi X, hanya nilai X saja yang berubah. Y kekal. Jadi kita buat lakaran 12, 18. Katakan kat situ. Okey, di situ paksi X-nya 12. Dia kata pantul pada X10. Maksudnya kalau X10, sebelah kiri sikit lah. Depan sikit. Gini. So, dia ada kuning tu, pergi ke garisan biru, bezanya adalah 2 kotak. Jadi kalau kanan 2 kotak, kiri pun kena 2 kotak juga. Sebab dia pantulan. Pantulan sama besar. Jadi kalau asal 12, berkurang 2 tinggal 10, maka kalau 10 tu, berkurang 2 tinggal 8. Okey. Vektor tu apa? Vektor tu lah yang kotak kurungan yang translasi tu. Yang atas bawah tu. Vektor. Vektor yang ni, yang atas bawah ni. Ni, yang ni. Okay, contoh translasi 35 ni. So, 35 tu namanya adalah vektor. Okay, alright. Okay. Boleh saya laju sikit, saya tak boleh nak apa orang nak lambat-lambat. Okay, kalau berlaku pantulan pada paksi Y, nilai Y sahaja berubah. X kekal. Okay, X kekal. Okay, alright. So, tadi kita buat gini lah. Akan dapat jawapan pada 8 negatif 1. Inilah berkaitan dengan pantulan. Okay, pantulan paksi X, hanya X sahaja berubah. Y kekal nilainya. Pantulan berkaitan paksi Y saja berubah. X kekal nilainya, tidak berubah. Okey. Yang berikutnya tentang putaran. Okey, putaran dia kena hati-hati sikit. Putaran kita belajar hanya ada 3 sahaja. 90 darjah ikut arah jam, 90 darjah lawan arah jam dan juga putaran 180. Okey, contoh soalan ini kata Q ialah imej bagi P di bawah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, soalan kata Q adalah imej bagi P. Maksudnya daripada P menjadi Q. Dia kata putaran 90 darjah lawan arah jam. Bila kata lawan arah jam, dia akan pusing daripada bawah atas ke bawah ke kanan ini. Inilah lawan arah jam. Okey.
So di mana pusat dia? Kita lalu ke atas. Sinilah pusat dia. Sampul darjah. Simple je. Okay, A. So putaran sampul darjah pakai berapa pusat putaran dia? Negatif 1 dan 1. Negatif 1 pasti X dan 1 pasti Y. Kena pandai baca koordinat lah. Okay, alright. Next. Dia katakan ini pula. R ialah image bagi Q. Kita baca soalan. Okay, kita labelkan. Dia kata R ialah image bagi Q. Okay. R image, Q objek. Di bawah suatu putaran ikut arah jam. Ini saya tinggal sampul darjah. Satu putaran sampul darjah ikut arah jam. So daripada huruf Q, bulatan Q tu menjadi bulatan R, dia kata ikut arah jam. Bila ikut arah jam, pusing ke sana lah. Okey, pusing dia ikut arah jam. So kalau pusing arah jam, di mana sampul darjah dia? Okey, kat sini lah. Kotak dia mesti sama besar, kotak mesti sama besar sampul darjah tu. Okay, sekejap saya akan tunjuk cara cari dia. Ini saya tunjuk sekarang random dulu. Okay, rawat dulu. Alright. Okay. So, di sinilah nilai V dia. Pusat putaran kat situ. Okay. Kemudian, dia kata, daripada P. Dia kata, P ialah image bagi R. Dia kata, daripada huruf R tu, O tu, terus jadi P yang I tu. Apa berlaku? Kalau K macam ni, dia lurus sahaja, dia adalah putaran 180. Okey, kalau dia ada bengkok-bengkok tu, putaran sampul darjah. Yang ni sampul darjah. Ikut arah jam sama, lawan arah jam pun sama. So, dia adalah putaran 180 darjah pada asalan. Okey, ni saya cerita dulu. Saya cerita dulu ni. Nanti saya tunjuk cara carilah. Okey, saya cerita dulu. Alright. Okey, yang tadi berkaitan dengan titik sahaja. Kalau dibagi rajah macam ni pula. Okay. First kali kena tahu ialah mana objek, mana image. Okay. Dia kata sisi 4JKLM ialah image. Image bagi DEFG. Maksudnya DEFG ialah objek, JKLM ialah image. Tengok kepada rajah, dia tunggang terbalik. Jadi kita pun tahu, ini adalah putaran. Cuma putaran berapa darjah? Okey. Untuk tahu berapa darjah, kita pilih satu bucu yang sama. Contoh, bucu DE. Dia melintang begitu. Dia sama dengan bucu KJ. Dekat image. KJ, dia tegak. So, biru melintang, KJ menegak. Maka bila ada satu melintang tu tegak, dia adalah putaran 90 darjah. Okey. Dan sambung darjah. Kalau sambung darjah, ada pula. Dia mesti ada syarat dia. Ikut jam ataupun lawan jam. Tengok bucu. DG. Bucu DG, dia sama dengan bucu JM. Jadi kita nampak gitu, kita dapati bahawa dia pusing ikut bawah sini. Ikut bawah sini. So, dia adalah putaran sampul darjah lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Cuma pusat dekat mana? Pusat dekat mana? So, kalau kat sini, bucu K tu, dia sama dengan bucu E. Okay, kita kena pandai. Bucu K sama bucu E. So, dekat mana sampul darjah dia? Okay. Oh, sorry. Bucu K kat sini lah. Bucu E dekat sini lah. Ni kat sini. Okay, dekat 1, 2, 1 tadi. Tapi cara cari dia, sekejap lagi saya akan tunjuk cara cari. Okay, saya tunjuk gambaran dulu. Macam nak tentukan dia tu, putaran ataupun pantulan ataupun translasi. Okay. Dan handout saya bagi tu, tidak semua saya jawab lah. Tak semua kita bincang ni. Sebab masa tak cukup. Okay. Itulah berkaitan dengan silibus tingkatan 2. Transformasi asumsi. Jadi awak kena mahir tengok. Okay, kena tahu beza. Kalau tengok dua bentuk ni, apa berlaku? Okay, bentuk sama, saiz sama, kedudukannya beza atas bawah kiri kanan, translasi. Bentuk beza, okay, bentuk sama, saiz sama tapi dia macam apa? Macam cermin gitu. Dia adalah pantulan. Tapi kalau bentuk sama, saiz sama tapi dia tunggang terbalik, macam ni, tunggang terbalik, dia adalah putaran. Okey, itu form 3. Form 2. Hanya belajar 3 benda ni sahaja. Dan pengetahuan itu dibawa masuk ke tingkatan 5 untuk belajar pula topik kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. Waktu form 5 ni lah yang paling banyak sekali. Yang kena banyak sekali. Kalau awak tak mahir yang form 2, yang form 5 awak masalah. Okey. Jadi kena ingat yang form 2 dan kena mahir yang form 5. Okey. Dalam tajuk form 5, kita didedahkan dengan 4 benda. Yang pertama tentang kongruent. Apa itu kongruent?
Yang kedua tentang pembesaran. Apa itu pembesaran? Yang ketiga tentang gabungan transformasi. Apa dia gabungan transformasi? Dan yang keempat adalah terselasi. Okay, alright. So, congruent. Apakah itu congruent? Congruent simple saja. Dia sama. Itu masuk congruent. Sama. Apa yang sama? Okay. Sama dari segi bentuknya. Okay. Tak boleh bertukar bentuk. Kalau segitiga sudut tegak, segitiga sudut tegak lah. Kalau poligon sekata, kalau putar hexagon sekata lah. Dia takkan bertukar daripada daripada hexagon sekata menjadi heptagon sekata. Tak. Dia bentuk dia mesti betul-betul sama. Sebiji sejebon. Okey. Yang kedua, saiz dia pun kena sama. Besar jadi kecil. Kecil jadi besar. Dia tak congruent. Congruent dia akan sama saiz. Sama bentuk. Yang ketiga, sama nilai. Maksudnya dia bagi panjang 3 cm, mesti 3 cm juga. Okay, kalau dia bagi sudut 30 darjah, mesti 30 darjah juga. Dia mesti sama semua. Dan yang keempat adalah kedudukannya sama juga. Kedudukannya akan sama. Okay. Maksudnya kalau benda tu dekat atas, dia dekat atas juga. Benda dekat bawah, dekat bawah juga. Itu masuk congruent. Okay. Contoh. Contoh kat sini. Alright. Namakan pasangan yang congruent dengan DEFG. Congruent, sama bentuk. Di sini, ketiga-tiga raja tu sama bentuknya. Okay. Yang kedua, saiz sama. Jadi atoptik yang besar tu dah tak termasuk dah. Okay, tak termasuk dah. Tinggal lagi yang kecil JKG dengan DEFG saja. Jadi antara dua tu, yang kecil, dua kecil tu, yang manakah yang congruent dengan DEFG? Di sini cakap tadi, mesti sama bentuk, sama saiz, sama nilai dan sama kedudukan. Jadi kalau DEFG, dia sebut huruf D dulu, kemudian E, F, G. Maka dalam rajah yang JKHG tu, huruf D tu akan sama dengan huruf H. E sama dengan J. F sama dengan K. G lah. Maka pasangan yang congruent dengan FG ialah huruf H, J, K, G. Jadi D, E, F, G, dia punya pasangan congruent adalah H, J, K, G. Dia tak sama dengan L, M, N, G. Dia tak boleh besar kecil. Congruent sama bentuk, sama saiz. Dan dia juga tak sama dengan J, K, G, H. Tak boleh bertukar tempat. Okay, D mesti sama dengan huruf H. E sama dengan J. F dengan K, G dengan G. Walaupun yang bawah itu, DFG tu, dia ada J, K, G, H juga, tapi tak boleh. D tak sama, D tak sama dengan J. Okay, E tak sama dengan K. So tak boleh lah. Dia mesti sama bentuk, sama saiz, sama nilai dan sama kedudukan. Okay, kedudukan maksudnya dari huruf tu lah. Sebenarnya huruf tu betul. Kalau pusing pun, mesti sama tempat. Tak boleh pergi J, pergi dengan D. Tak boleh ya. J sama dengan E. Itu congruent. Okay, tapi tak nak bincang banyak sebab dah keluar exam. Ada SPM kita tahun 2021. Okay, next. Congruent lagi. Okay, untuk menentukan congruent, dia awak belajar, okay, ada 6 cara untuk menentukan congruent. Congruent sama kedudukan. Okay, congruent sama kedudukan tu macam mana? Kita cakap tadi ya. Sama kedudukan maksudnya ialah kalau huruf H, dia akan sama dengan huruf D. Kalau walaupun dia terpusing ke, terapa ke, H mesti sama huruf D. Bila tu terpusing tu. Jadi J sama dengan E. Itu maksud kedudukan sama. Kedudukan sama. Alright? Bila kata pusing ke, pantul ke, putar ke, mesti sama segi kedudukan itu. Itu maksud dia. Alright. Okay. So, dalam buku teks kita, untuk menentukan bentuk congruent, awak belajar 6 benda. Sama ada SAS, SAA, SSS. Ni semua. Okay, apa dia SASA semua ni? Okay. S ini adalah untuk side. Panjang sisi. Okay. A ni untuk angle. Sudut. Okay, alright. So, itulah maksudnya. Tapi ini just pengetahuan je lah. Tak payah nak hafal apa pun ni. Tak payah hafal. Okay. Kalau dibagikan dua bentuk, dibagikan nilai bagi dua garis, satu sudut, dia kategori adalah SAS.
ataupun SSA. Ikut soalan dia. Tapi cukup sekadar tahu sahajalah. Okay, alright. Congruent sama kata macam cikgu sudah tadi. Okay, alright. Okay. Saya tak nak cakap banyak tentang congruent. Yang saya nak bincang malam ni adalah bagaimana untuk kita menjawab soalan topik ini dengan mudah, dengan pantas. Okay. Alright. So, cara ini, saya nak share malam ni, cara ini sesuai kepada semua jenis murid. Kalau kamu yang pandai, cara ini guna untuk cepatkan jalan kerja kamu. Jimat masa. Okay. Alright. Tapi kalau kamu yang slow sikit, okay, cara saya ini adalah cara yang paling mudah untuk kamu skor markah. Tak penuh pun tak apalah, tapi ada markah. Bukan kata dapat kosong. Sebab ramai murid selalu exam PPT ke trial kan, selalu soalan ni dapat kosong. Kenapa? Kerana mereka tak tahu nak jawab. Tak tahu jawab. Ataupun memang tak nak jawab. Jadi, malam saya nak share kamu semua satu cara yang kamu boleh gunakan bagi pelajar yang mahir, yang pandai. Cara ini mempercepatkan, menjimatkan masa kamu. Yang pelajar yang agak slow sikit, cara ini dapat beri kamu markah. Walaupun tak full, at least ada markah, bukannya dapat markah kosong sahaja. Okey, jom. First sekali, biasanya dalam SPM kita, dia masuk dalam bahagian B. Biasanya begitulah. Tetapi tahun 2020, tahun lepas, masuk dalam bahagian A. Bahagian A. 2021, masuk bahagian B. 8 markah. Tapi tahun lepas masuk bahagian A sahaja. 6 markah. Right? Tapi yang penting ialah topik ini pasti masuk dalam exam kita. Trial ke, sebenar ke, mesti masuk. Cuma tahun ni saya menjangkakan akan masuk bahagian B semula. Okay. Biasanya topik ini memberikan banyak markah. Biasanya topik ini dia akan pecah 3 soalan. Di mana soalan pertama biasanya lah. Dia bagi ayat-ayat tanpa raja, cari image. Dia kata di bawah transformasi berikut. Dia bagilah soalannya. Contoh. Okay. Yang kedua, tengok raja. Justru kita huraikan. Apakah yang berlaku? Apakah transformasi yang berlaku kat situ? Okay. Markahnya adalah 5 ataupun 6. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan luas image, luas objek. Berkaitan dengan formula LI. Luas image sama dengan K kuasa 2. Skala kuasa 2 darab LO. Okay. Biasa soalan bentuk gini lah. Okay. Topik ini biasanya melibatkan, ini soalan dia. Yang pertama tu tanpa raja, cari image. Dia bagilah ayat-ayat, cari image. Yang kedua, tengok raja, huraikan apa yang berlaku. Yang ketiga melibatkan formula luas image, luas objek dengan faktor skala. Okey. So, saya nak kongsikan kamu semua, kalaulah soalan ini keluar dalam trial nanti, dalam exam SPM nanti, buat begini ya. Okey, langkah pertama, jawab soalan berkaitan dengan huraikan. First. Yang kedua, melibatkan luas image, luas objek. Okey. K2 tu apa? K tu faktor skala. Faktor skala. Ini formula. Dia bagi dalam exam. Okay, formula. Kalau dia tengok saya formula, yang terakhir sekali. Ini formula. Okay, alright. Okay, macam saya kata tadi ya. Dapat soalan ni, kalau keluar soalan ni, langkah pertama adalah jawab soalan yang paling banyak markah dulu. Yang berkaitan dengan perkataan huraikan. Yang kedua, jawab soalan berkaitan dengan luas image, luas objek. Tentang luas. Kemudian kalau ada masa lagi, baru buat yang A dulu. Okay, alright. Okay, cara mudah. Okay, nak skor soalan, kalau dia kata huraikan. Okay, huraikan ni adalah markah free untuk kita sebenarnya. Okay, senang je. First kali, tengok markah. Okay, tengok markah. Di mana? Di mana? Okay, nanti baca soalan. Baca soalan, first kali, saya kata huraikan. Awak tengok markah. Kalau markahnya 6 ataupun 9. Ingat perkataan kita. Markah 6 ataupun 9. Confirm berlaku jawapannya ialah putaran dan pembesaran. Ingat ya. 6 markah confirm berlaku putaran dan pembesaran. Tapi mana berlaku dulu? Mana berlaku dulu? Okey. Mana berlaku dulu? Step yang kedua. Step yang kedua, kita baca soalan dan labelkan image objeknya.
Okay, soalan kami tahu lah. D, E, F, G ialah image bagi bla bla gitu. Baca. Baca soalan dan labelkan rajah. Ini image, ini objek. Okay, di mana kalau lepas kita dah label, dapati bahawa image-nya besar, objek yang kecil. Kalau kes image besar, maka yang pertama tu adalah putaran, yang kedua adalah pembesaran. Tulislah. Yang pertama tu putaran. Yang kedua pembesaran. Dapat 2 markah free. Itu saja. Okay. Image besar, putaran dulu. Baru pembesaran. Kalau image-nya kecil, terbaliklah. Pembesaran dahulu, baru putaran. Tapi dia kasih saya beritahu, kalau markahnya 6 atau 9, confirm berlaku putaran dan pembesaran. Di mana kalau image-nya besar, putaran dahulu, baru pembesaran. Kalau image-nya kecil, besar dulu. Okay, daripada besar dia kecil dulu, dia baru putar. Okay, alright. Itu kalau 6 markah ataupun 9 markah. Kalau kita tengok, soalan kata apa? 5 markah ataupun 8 markah. Okay. Kalau 5 markah ataupun 8 markah, ingat kepala otak kita ni, confirm berlaku sama ada. Dia ada 2. Sama ada pantulan atau translasi berserta dengan pembesaran. Maksudnya pembesaran ni mesti ada dalam exam kita. Okay. Langkah kedua, baca soalan, labelkan image objek, sama juga. Okay. Kalau image-nya besar, mesti berlaku pembesaran kemudian. Okay. First berlaku pantul atau translasi dulu. Kemudian baru besar. Kalau image-nya kecil, berlaku pembesaran dulu, baru berlaku pantulan ataupun translasi. Okay. Ini step yang pertama. Tengok markah. 6 putar besar, 5 pantul besar. Okay, 6 putar besar, 5 pantul besar. Okay, alright. Biasanya soalan berkaitan dengan pantulan. Translasi ni pernah keluar tapi jarang-jarang. Okay, itu yang pertama. Tengok soalan, label image objek, tentukan. Langkah yang ketiga, okay, beginilah contoh. Ni contoh soalan. Okay. Ni contoh soalan kita. A, yang atas tu. A tu atas tu. Dia bagi ayat saja tanpa ada rajah. Okay, 3 markah. Tinggal je tak apa. Tinggal dulu. Kita jawab soalan yang paling banyak markah sekali. First, tengok markah. Di sini 9. Ingat tadi ya? Tadi saya kata, kalau 9, confirm berlaku, putar dan besar. Tapi mana berlaku dulu? Kita pun baca soalan. Okay, soalan kata, E, P, Q, R ialah image bagi A, B, C, D. Nampak bentuk? Nampak huruf I tu kotak yang besar. O tu kotak yang kecil. Maka kalau image-nya besar, automatik. Yang pertama adalah putaran. Yang kedua, pembesaran. Tulis macam ni je. Dah dapat dah 2 markah free. Okay, kalau dulu kamu PPT kamu tinggal je. Kali kita jawab. Okay, 6 markah, putar besar. 5 markah, pantul besar. Okay. Kemudian, kalau putaran, mesti ada sudutnya. Untuk tengok sudut pula, kita bandingkan bentuk yang sama saiz. Okay. Kotak objek, tegak macam tu. Kotak image, dia terbalik begitu. Okay. Sekali pandang, nampak dah. Dia berbentuk bucu itu. Bila bucu macam ni, putaran 90 darjah. Okay. Dan bila 90 darjah pula, dia mesti ada ikut arah jam ataupun lawan. Objek itu menjadi I. Tengok pun tahu dah. Dia pusing ke atas dan ke kiri. Ini adalah putaran lawan arah jam. Gitu. Di mana pusat dia? Okay, ni. Ini bagi pelajar yang tak berapa nak pandai. Dia nak curi markah sahaja. Tak tahu cari pusat, tak apa. Tinggalkan saja. Tulis itu pada pusat aku pun tak apa. Tak ada masalah. Okay? Alright? Pusat aku ni, bukan jawapannya tahu. Tapi cuma saya beritahu sini adalah, kalau kita nak curi markah, so kita ambil sebagai, tak payah cari semua. Sebab bukan semua orang tahu cari pusat. Okay? Jadi kita tetap itu. Pusat aku senang. Okay. Pembesaran pula. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala.
Okey, faktor skala pula tengok bentuk yang sama, saiz berbeza. Inilah jadi okey, GF satu kotak je. Dia sama dengan PQ, 3 kotak. So berapa faktor skala? Okey, kalau imej besar dari satu kotak menjadi kotak, K yang 3. Malas tulis faktor skala, tulis K sama 3. Boleh juga. Okey. Macam tadi juga. Kalau kita tak mahir, nak curi sebahagian markah saja, kalau putaran pada pusat aku, pembesaran, pusat siapa pula? Pusat engkau. Gitu. Ini kalau kita sekadar nak curi markah sahaja. Okey. Pusat aku untuk putaran, pusat engkau untuk pembesaran. Gitu. Alright. Okey. Ini kalau nak curi markah. Bukan kata nak skor markah penuh. Nak skor markah penuh, kena cari pusat-pusat semua tu. Alright. Okey. Lagi satu, curi markah lagi ni. C tu. Diberi bahawa EFGH mempunyai kawasan luasnya 35. Tulis tu. Okey. So yang kecil tu kata 35. Kecil tu untuk objek. Nampak kata luas sahaja, ingat formula tadi, Li, K square, LO. 35 tu untuk LO. K-nya pula 3. Gantikan gitu. Skalanya 3. Kat atas tadi jawapan dia. Kuasa 2. Darab dengan LO-nya 35. Ganti gitu. Dengan hanya tulis sebegini saja jawapan dia, daripada 9 markah, kita boleh dapat 5 markah. Jadi macam tu je. Okey? Tak payah nak fikir banyak. Daripada kita dulu biar kosong saja, kali ni terjawab juga. Pastikan dapat markah. Paling berkali 5 ini lah. Okey? 6 markah putar besar. Kalau putar besar, kalau bentuknya tunggal terbalik, 90 darjah. Okey? Alright. Okey, alright. Next, tengok soalan. Kalau ada soalan, tengok dulu. Pusat aku tu apa? Okey, pusat aku tu saya kata tadi, pusat aku tu bagi pelajar yang tak nak skor markah penuh. Sebab dia tak tahu cari pusat macam mana. So, letak sebarang nombor je lah. Tak sebarang huruf je lah. Itu contohnya. Tapi kalau kita pandai cari pusat, carilah pusat. Kita beritahu lah. Pada pusat, okey, kurungan 35 ke 8. Ini kalau kes dia tak tahu cari pusat dan dia hanya nak skor sedikit markah. Bukan markah penuh. So, dia buat gini je lah. Ini sekadar hiburan saja ni. Okey. Sekurang-kurangnya pengawas pengawas tanda tu dia baca-baca dia pun terhibur tengok soalannya pusat aku pusat kau. Dia pun terhibur tengok check kata awak tu. Okey. Macam cari pusat. Okey. Nak cari pusat sekejap lagi saya tunjuk. Ini saya hanya tunjuk cara untuk cari markah sedikit, bukan markah penuh. Okey, alright. Okey. Contoh soalan kita lanjut kan. Bagi pelajar mahir, tengok markah. Okey. Pelajar tak mahir pun sama juga. Tengok markah. Langkah pertama seulang sekali, tengok markah. Kalau markah 6 atau 9, okey, jawapan kita ni confirm berlaku putaran dan pembesaran. Tetapi mana berlaku dulu, kita mesti baca soalan. Okey. Dan labelkan image objek. Soalan kata R ialah image objek P. Katakanlah, lepas kita baca, kita dapati bahawa imejnya besar. Maka yang pertama, U tu putaran, V pembesaran. Itu kalau imej besar. Kalau imej kecil, U pembesaran, V putaran. Contoh soalan ini. Contoh soalan ini. Okey, kalau 6 markah. Kalau 5 markah pula, okey, tengok 5 markah. Tahu dah apa tak ni. Mesti pantulan ataupun translasi berserta dengan pembesaran. Okey, baca soalan, label objek image. Kalau image besar, U pantulan, V pembesaran. Kalau image kecil, U pembesaran, V putaran. Okey, pantulan. Kalau image kecil, mesti berlaku pembesaran dulu. Kalau image besar, pembesaran berlaku last kali. Okey, alright. Okey, ada je share screen. Okey, share screen ada semua. Macam tak ada screen record. Ada ke? Ada. Okey, alright. Next. Ini contoh lah. Tadi kita kata 6 markah. Kita pun tahu otak kita. Pantulan, putaran, pembesaran. Langkah kedua, baca soalan. Jadi contoh R ialah image
bagi P. Kita baca soalan, kita pun labelkan. Okay. R ialah image bagi P. Bila kita label begini, kita dapati bahawa image-nya kecil, objeknya besar. So kalau image kecil, objek besar, apa berlaku? Maka pada ruang jawapan, kalau image-nya kecil, maka berlakulah pembesaran dahulu, baru berlaku putaran. Tulis macam ni saja, dapat 2 markah. Okay. Bila pembesaran, mesti tengok bentuk yang sama, saiz berbeza. Jadi yang sama tu ialah PQ lah. Okay. Maksudnya daripada P itu menjadi Q. Berapa skalanya? Okay. Alright. Kalau image-nya besar, okay, formula skala adalah atas adalah panjang bagi image, bawah bagi objek. Daripada objek image tu, pilih bucu. Q, 1 kotak. Sama bucu dengan yang bawah sini, 3 kotak. Formula skala lah atasnya image, bawahnya objek. Image yang kecil tu, 1 kotak. Objek yang besar tu, 3 kotak. Jadi skalanya 1/3. Okay. Image kecil, 1 per. Okay. Berapa kotak? Kalau 3, 3 lah. Kalau 2, 2 lah. Okay. Alright. Kemudian di mana pusat pembesaran dia? Tadi, kalau nak skor sebagian markah, tulis pusat aku, pusat kau kan. Tapi ini, kalau kita nak dapatkan markah juga, carilah pusat. Macam mana nak cari pusat? Pilih satu bucu yang sama antara objek P dan Q tu. Contoh, atas dengan atas. Tarik panjang-panjang. Tepi dengan tepi. Tarik panjang. Pilih 2 bucu yang sama, sambungkan sampai dapat bersilang. Maka bersilang itulah pusat dia. Kena pandai baca. Okay, dekat bersilang tu, paksi X-nya kosong. Paksi Y-nya -1. Tulis yang tu. Dapat markah lagi. Kalau tak pandai, tulislah pusat aku tadi. Alright? Okay. Yang kedua, putaran. Bila putaran, mesti ada sudutnya. Dan kita belajar 2 sudut. 90 dengan 180. Untuk putaran, bentuk yang sama saiz. Jadi Q dengan R. Okay, Q dengan R. Daripada Q menjadi R, tengok bucu. Okay, bucu image, dia terbalik. Bucu objek, dia tegak. Terbalik dan tegak, maka dia adalah putaran 90 darjah. Bila 90 darjah, ada pula ikut arah jam, lawan arah jam. Tengok bucu yang sama juga. Alright? Tengok darjah, kita tahu dah. Q dengan R ni dah tentu berlaku putaran ikut arah jam. Sebab bucu yang pendek tu ada di atas. Mesti bucu ke atas. Okey, begitu. Jadi putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey. Di manakah pusat dia? Okey, bagi yang mahir carilah. Bagi yang tak mahir, okey, pusat kau, pusat aku. Okey, tapi tengok sini tahu dah. Pilih satu bucu yang mudah. Cuba cari kotak segi kotak L yang sama saja. Ginilah ternampak. Okey, itu pusat dia. Alright. Kejap lagi, saya akan tunjuk cara untuk cari pusat putaran. Ini saya tunjuk sekali lalu dulu. Okey, selesai tu. Okey, alright. Kalau dia 5 markah pula, contohnya 5 markah. Kita tahu dah kan? Tahu dah. 5 markah, tengok bentuk tahu dah. Baca soalan. Soalan kata PQRSN ialah image bagi objek. Nampak image besar, maka tahulah otak kita. Bila image besar, berlakulah pantulan dulu, baru pembesaran. Kenapa kita kata pantulan? Sebab yang kecil tu kita nampak masing-masing macam bertentang mata. Okay, NMHG sama. Bila bertentang mata gitu, dia adalah pantulan. Okay, kalau bentuk sama, saiz sama, kedudukan berbeza, dia translasi. Okay, alright. So, dekat sini, U-nya adalah pantulan. V-nya pembesaran. Bila pantulan, tengok bentuk yang kecil tu, belah tengah-tengah. Ini dia. Dia potong paksi X pada 4. So, pantulan pada garis X sama dengan 4. Okay, selesai. Dapat 2 markah. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Faktor skala, tengok objek, tengok image. Kalau image besar, macam inilah.
Daripada 2 kotak menjadi 6 kotak. Kuning 1, merah 3. So, formula skala ialah atasnya mesti yang image. So, image kita ada 3 kotak merah tu. Maka skalanya 3. Pusat dekat mana? Tengok bentuk pun kita tahu. Semuanya menuju ke arah huruf N. Okey, sama bucu semua pergi arah N. Sambung 2 bucu yang sama, tarikkan, jumpa bersilang, memang nampak semuanya pergi ke arah huruf N. So, pembesaran K3 pada N. Cukuplah. Dapat 5 markah. Okey. Ini yang pertama. 6 markah putar besar. 5 markah pantul atau transaksi dengan besar. Okey, right. Okey. Nak kenal benda apa yang berlaku. Contoh objek begini. Dengan begini. Sekali pandang. Okay. Condong di kiri, condong di kanan. Nampak macam saling berdepan. Sambung 2 bucu yang sama, dapat selari. Ingat, bila selari macam ni, dia adalah pantulan. Okay. Bila selari macam ni, dia adalah pantulan. Pantul dekat mana? Oleh sebab kiri kanan, belah tengah-tengah. Pantulan pada garis X berapa. Okay. Ataupun begini. Sambung bucu, dia selari juga. So, pantulan juga. Dekat mana? Kalau selari begini, belah tengah-tengah, pantulan pada garis Y berapa. Inilah bentuk kalau berlaku pantulan. Bila sambung bucu, dia selari. Okay. Kalau macam ni pula, tengok tahu dah. Rajah dia tunggang terbalik. Dah tentu dah. Putaran. Cuma putaran berapa darjah? Okay, untuk tentukan berapa darjahnya, mesti pilih satu bucu yang sama. Okay, contoh. Hijau dengan pink kat atas tu. Bucu objek terbalik. Image terbalik. Bila sama-sama terbalik, maka dia adalah putaran 180 darjah. Ikut jam sama, lawan jam sama. Kalau 180, pusat putarannya berada di tengah-tengah. Okey. Hijau dengan yang bawah. Ambil bucu panjang tu. Objek tegak, image terbalik. Satu tegak, satu terbalik, 90. Bila 90, mesti ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Bucu yang kecil tu, objek hijau tu, dia sebelah kanan. Sekarang turun ke bawah. Maka dia adalah putaran ikut arah jam. Cuma nak cari pusat tu macam mana. Yang tu yang bermasalah bagi ramai murid. Okey. Nak cari pusat putaran. Kalau 180. Senang saja. Sambung 2 bucu yang sama, dapatkan persilangan. Silang itulah pusat dia. Simple dia. Kalau 180, dia sambung saja 2 bucu yang sama, bersilang tu lah pusat dia. Okey. Tetapi dia berbeza sedikit dengan 90. Sebelum ni bahaya sikit. 90 ni, saya cakap tadi, first kali tahu bentuk dia. Okey, objeknya. Okey, dia tegak pada objek, terbalik image. Kita mesti tahu dia tu pusing ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Untuk kes ini, merah jadi kuning. Bucu merah yang bawah tu, jika pusing ke bawah, pergi ke kanan. Jadi bentuk yang kuning tu. Maka dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, macam mana nak cari pusat putaran? Okey, ada murid yang sudah tahu, cikgu ni dah ajar dah. Okey. Macam nak tentukan benda tu objek atau image. Soalan akan beritahu ya, Sazana ya. Soalan akan beritahu mana objek, mana image. Okey, jangan risau, soalan akan beritahu. Okey, right. So, untuk cari pusat putaran 90 darjah, saya mencadangkan kamu guna kaedah L. Okey, kaedah L ni diperkenalkan oleh Cikgu Azizul Ahmad, seorang guru tuition dekat Shah Alam. Okey. Dan kalau buka YouTube, type saja mencari 90 darjah. Banyak cara cari. Ada kaedah Nazi, Puan Hajar Nurani Kasim perkenalkan. Ada kaedah akal 2L, Cikgu Nizam Tahir perkenalkan. Ada kaedah kipas, ada kaedah L-style.
Macam-macam cara ada. Cuma ada cikgu dekat sekolah, dia ajar guna kertas surih, guna plastik. Okey, yang itu bahaya sebab dalam exam tak boleh bawa kertas, tak boleh bawa plastik. Okey, kalau bawa kena rampas. Kalau bawa juga boleh ditangkap meniru. Okey, tak boleh. Jadi, satu cara yang paling mudah saya nampak adalah gunakan kaedah L. Okey, saya akan tunjuk pada awak. Okey, kaedah ini okey, macam nak tahu dia 90 darjah ataupun 180. Okey. Nak tahu 90 atau 180, tengok gini contoh. Kalau 90 darjah, kalau 180, tengok bucu dia. Contoh objek Objek dekat atas tu, dia tegak. Bawah pun tegak. Ulang sekali ya. Kalau 90 gini ya, ni nak tahu. Pilih satu bucu, bandingkan objek imej. Contoh yang hijau tu, bucu bawah tu terbalik. Imej pun terbalik juga. Bila dua-dua terbalik, 180. Kalau satu terbalik, satu tegak, dia 90. Itu cara cari. Okey. Pilih dua bucu yang sama, bandingkan. Kalau selari, dia 180. Kalau dia bersilang-silang, dia 90 darjah. Okey. Cuma nak cari pusat 90 darjah. Okey. Kalau guna kaedah L, tengok betul lah. Guna kaedah L. Langkah pertama, kita tahu mana objek, mana imej. Itu step pertama. Step yang kedua, lukiskan. Binalah. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey. Macam nak tentukan lawan arah jam. Okey. Nak tentukan ikut jalan arah jam, tengok bucu juga. Pilih satu bucu, contoh yang merah tu. Yang merah tu, bucu tajam merah bawah tu, dia sama dengan bucu tajam kuning yang sebelah kanan tu. Maka, untuk jadi bucu yang kuning, kanan kuning tu, mesti pusing bawah pergi kanan. So, dia akan jadi lawan arah jam. Okey, kalau dia pusing ikut arah jam, bucu tajam tu ada sebelah kiri. Tapi yang ini, bucu tajam tu ada sebelah kanan. So, dia akan jadi lawan arah jam. Gitu. Okey. Kemudian, step yang ketiga, pilih satu bucu juga. Okey. Kemudian, binalah satu huruf L. Okey. Binalah satu huruf L yang menghubungkan bucu-bucu tersebut. Okey. Saya ambil bucu merah bawah tu dengan kuning kanan tu. Okey. Dia akan ada dua L. Satu, L yang benar. Satu, L yang tak benar. Nak pilih L yang mana? Okey. Yang ni kena ingat ya. Untuk L ini, pilihlah L yang jauh dari anak panah. Anak panah di kiri, maka ambillah L yang sebelah kanan. Ambil yang biru nanti, jawapan kamu salah nanti. Okey, ambil yang jauh dari anak panah. Itu step yang ketiga. Step yang keempat, kita buat gerakan macam ombak, ikut L tadi. Daripada objek, okay, 1, 2, 3, ke bawah, 4, 5, 6. Okey, itu step yang keempat. Step yang kelima, kita patah balik separuh. Kalau 6, patah balik 3. 1, 2, 3. Bila kita berhenti betul-betul pada bucu, maka itulah pusat putarannya. Itulah pusat putarannya. Okey, siap. Tak perlu guna jaga lukis, tak perlu guna pembaris, tak perlu guna plastik, tak perlu guna kertas surih. Begini saja. Okey. Dapat jawapan. Putaran 90 darjah, lawan arah jam. Bacalah berapa X, berapa Y. Itu kalau kena bucu. Kalau tak kena bucu, how? Bagaimana pula? Step sama, awak tahu mana imej, mana objek. Step yang kedua, awak tahu dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey. Contoh macam ni, objek je. Okey, bucu tajam objek di kanan, dia sama dengan bucu bawah yang kuning tu di kiri. So dia mesti pusing ke bawah dan pergi ke arah kiri. Ikut arah jam. Okey, step yang ketiga, bina huruf L. Okey, daripada objek bucu kanan tu, kalau bergerak ke belakang, dekat anak panah. So kita pun naik ke atas dulu. Bilanglah. Okey, 1, 2, kemudian belok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, step ketiga lah. Step yang keempat, patah balik separuh. Kalau 8, patah balik 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tadi kita patah balik, kena bucu, maka jawapan terus.
Tetapi kalau kita patah balik, tak kena bucu. Maka yang 4 itu bukan jawapannya. Habis itu jawapan dekat mana? Tengok beza tempat kita berhenti 4 tadi tu dengan bucu L. Bucu L pada nombor 2. Jadi bezanya adalah 2 kotak. So kalau 2 kotak beza di situ, kalau L-nya di bawah, anak panah di bawah, naik ke atas 2 kotak. Barulah jawapannya. Ini cara kalau kita cari L tak kena bucu. Okay, alright. So, saya ulang. Pastikan awak tahu image objek, tahu anak panah ikut berlawan jam, buat huruf L, kena bucu jawapan terus. Tak kena bucu, kira jarak titik kita berhenti bila kita patah balik tu dengan bucu L. Kalau beza 1 kotak, anak panah di kanan, kita ke kiri 1 kotak, baru jawapannya. Kalau bezanya 2 kotak, bucu titik berhenti dengan bucu L, anak panah di atas, kita ke bawah 2 kotak. Kalau beza 3 kotak, anak panah di bawah, kita ke atas 3 kotak. Itu cara nak cari pusat putaran sampurajah. Okay. Tengok rajah ni. First sekali tengok. Okay. Pilih 1 bucu. Okay. Yang merah tu. Yang paling panjang tu, dia melintang pada 6 tu. Yang kuning tu, yang paling panjang tegak pada 9 tu. So, 1 melintang, 1 tegak. Automatik 90. Okay, 90. Bila 90, bucu yang kecil atas tu, dia mesti pusing ke atas dan ke kanan. Maka ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Gitu. Jadi, di mana pusat dia? Okay. Pilih 1 bucu yang sama. Okay. Merah hujung sebelah kanan tu. Kalau bergerak ke hadapan, dekat anak panah. So, kita ke bawah dahulu, baru ke kanan. Bila patah balik, betul-betul kena bucu. Itulah pusat putarannya. Maka tulis pada ruang jawapan, putaran sampurajah ikut arah jam pada 52. Dapat 3 markah. Okay, alright. Contoh yang kedua. Tengok bentuk dulu. Yang panjang tu, yang merah pada 6, terbalik. Yang kuning pada 4, terbalik juga. Bila sama-sama terbalik, dia adalah 180 darjah. Okey, bila 180 darjah, tidak perlu buat L. Hanya perlu tarik 1 bucu saja cukup dah. Ambil tengah-tengah. Itulah pusat dia. Okey, putaran 180 darjah pada 75. Ikut jam sama, lawan jam sama. So, tak tulis pun tak apa. Untuk 180. So, jawapannya begini. Putaran 1 markah. 180, 1 markah. 75, 1 markah. Dapat 3 markah. Okey, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okey, alright. Tengok bentuk. Okey. Objek yang paling panjang melintang. Image paling panjang tegak. 1 melintang, 1 tegak. 90 darjah. Dan bucu yang panjang tu, dia mesti pusing ke bawah, pergi ke kiri. Supaya sama dengan yang merah tu. Maka dia jadi begini. Lawan arah jam. Merah tu kena pusing ke bawah, pergi ke kanan tu. Lawan arah jam. Nak ambil bucu mana? Okey, bucu atas itu tak boleh ambil sebab tak ada L. Dia lurus saja. Ambil bucu dekat bucu apa? Bucu yang ni dekat 25 ni. Okey, nak bergerak ke mana? Okey, bergerak ke kanan dahulu. Kalau ke bawah, dekat anak panah. So, kita ke kanan dulu, baru ke bawah. Bila kita patah balik, berhentinya dekat sini. Okey. Bucu L-nya dekat sebelah kanan tu. So, tak berhenti pada bucu. Maka, tempat berhenti tu bukan pusatnya. So, di mana pusat dia? Okey. Jarak titik berhenti dengan pusat L tu 2 kotak. Anak panah di bawah, kita pun naik ke atas 2 kotak juga. Inilah jawapan dia. Putaran sampurajah lawan arah jam pada 87. Okey,
Very simple nak cari pusat putaran dengan hanya tengok-tengok gitu saja. Boleh tahu jawapan. Tak perlu guna jangka lukis, pembaris, tak perlu. Dunia. Alright? Okey, sekali lagi. Tengok bentuk. Tahu dah. Tunggang terbalik. Tahu dah semua aja. Okey, merah jadi kuning. Mesti pusing kanan ke atas, pergi ke kiri. Begitu. Lawan arah jam. Bucu merah bawah sekali tu. Kalau bergerak ke atas, dekat anak panah, kita ke belakang dulu. Baru ke atas. Patah balik, berhenti kat situ. Bucu kat bawah. Satu kotak bezanya. Maka kita ke anak panah di sebelah kanan, kita ke sebelah kiri. Pusat dekat situ. Putaran 10 darjah, lawan arah jam pada 74. Simple saja nak dapatkan pusat 90 darjah. Okey, alright? Itu je. Okey, murid-murid semua, ini tentang putaran. Okey, sila mahirkan lagi. Okey, mahirkan lagi cara cari ni. Cuba type dekat YouTube, mencari pusat 90 darjah, kaedah L. Ada dalam tu juga. Okey, ada dalam tu juga. Tak ada masalah bercari. Okey. Ada pelajar mahir guna Nazi. Silalah. Gunalah apa saja kaedah. Asalkan tak perlu bawa plastik. Tak perlu bawa kata apa? Kertas surih. Bawa tu jangan. Okay. Hilang. Apa kata? Dirampas nanti. Okay. Alright. Next. Kita tengok lagi. Just tengok soalan. Ada soalan ke? Cikgu kan tulis. Kalau tulis kira salah ke cikgu. Macam mana 90. Okay. Minta cikgu macam mana nak tentukan arah lawan jam. Tengok pusat tadi. Asal pusat tepi. Okay, alright. Semua sudah jawab tadi ya. Okay. Ini tentang putaran. Pembesaran pula. Pembesaran pula, kita mesti tahu berapakah faktor skala. Atau berapa kali ganda dia membesar. Simple je. Kalau objek kecil, image besar, nombor bulat. Pilih satu bucu, kira berapa kotak beza antara objek image. Contoh dah rajah ni. Objeknya satu kotak yang kecil tu. Tapi yang image tu ada 3 kotak kecil. So, faktor skala 3. Kaedah Nazi tu apa? Okay. Kaedah Nazi tu Fatin buka dekat YouTube. Cari apa dia kaedah Nazi. Kaedah Nazi ni diperkenalkan oleh Puan Hajah Nurani Kasim. Guru cemerlang daripada Negeri Sembilan dulu. Okay. Boleh tengok. Dia banyak kaedah tau. Carilah. Yang saya bawa hari malam ni lah kaedah L. Diperkenalkan oleh Cikgu Azizul Ahmad. Okay. Sambung lagi ya. Okay. Untuk tengok faktor skala, kalau image besar mesti nombor bulat. Pilih satu bucu, bandingkan bucu objek dengan image yang sama. Contoh dalam ni, objek satu kotak kecil tu. Tapi untuk image, dia ada 3 kotak kecil. Maka faktor skala ada 3. Malas tulis faktor skala, tulis huruf K. K pun huruf kecil sahaja ya. Kalau buat K huruf besar, salah juga. K sama dengan 3. Okey. Kalau image-nya kecil. Kalau image-nya kecil, bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Sama juga. Okey. Daripada image satu kotak, objek 3 kotak. So, 1/3. Ya. Image besar, nombor 2, 3, 4. Image kecil, 1/2, 1/3, 1/4. Gitu. Okey. Image kecil, 1/. Tapi tengok sini ya. Di sini, tengok kepada rupa bentuk image objek, semuanya sama bentuk. Cuma saiz berbeza. Ingat sikit. Hati-hati. Takut kalau keluar bentuk macam ni. Okay. Dia besar kecil juga. Besar kecil kan? Tadi besar kecil macam ni. Tapi segi bucu, tengok bucu dia. Bucu dia tu, bucu objek tu sebelah kiri yang tajam tu. Image sebelah kiri juga. Tapi untuk yang ini, dia besar kecil juga. Maksudnya dia pembesaran juga. Tetapi, tengok bucu objek. Bucu objek yang tajam tu sebelah kiri. Tapi image tu yang tajam tu sebelah kanan. Dia berlawan mata. Okay. Bila berlawan mata, kalau image besar, masih lagi nombor bulat. 2, 3 itu. Tetapi ingat. Kalau dia berlawan begitu, skalanya negatif. Skala negatif. Right? Kalau bentuk sama mengikut saja begini, skalanya positif. Image besar, nombor bulat. Image kecil, pecahan. Tapi kalau bentuknya melawan begini, skalanya negatif. Negatif. Sama juga. Image besar, negatif 3, negatif 2. Kalau image kecil, negatif 1/3 dan 1/2. Itu penting kena ingat. Okay. Dan kalau skala negatif, pusat
pembesarannya berada di tengah-tengah. Sambung dua bucu sama, tengah-tengah. Tapi kalau objeknya dekat luar, contoh, kalau bentuknya sama, okey. Kalau objek ada dekat atas bucu image, maka pusat pun atas situ juga. Kalau objeknya dekat bawah, pusatnya pun dekat bawah juga. Kalau bucunya dekat hujung, pusatnya dekat hujung juga. Okey? Kalau bentuknya di tengah, maka pusat pun di tengah juga. Sambunglah dua bucu yang sama, dapatkan persilangannya. Itulah pusat dia. Dan kalau objek dekat luar, maka pusat pun dekat luar juga. Sambung dua bucu, dapatkan persilangan, itulah pusat dia. Okay, alright. Itu cara cari pusat putaran. Okay, pusat putaran, pusat pembesaran, okay, pusat pantulan, faktor skala dan sebagainya. Alright. Okay. Cuma kat ni anak-anak semua, ingatan. Okay, ingatan. Kerana topik ini sangat mudah. Topik ini sangat mudah. Tetapi dalam mudah-mudah pun, kita boleh hilang markah. Disebabkan oleh kita ambil mudah. Okay. Jadi walaupun dia mudah, jangan ambil mudah. Yang pertama sekali adalah cara kita tulis jawapan. Di mana, ingat tidak boleh campur jawapan kita, Melayu sikit, English sikit. Jangan. Bercampur English BM, tiada markah. Okay, tiada markah. Alright. Okay. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay. Okay, alright. Di mana ejaan ini wajib dieja betul. Okay, wajib dieja betul. Okay, salah eja sahaja automatik markah kosong. Okay, yang ini ya, translasi, putaran, pantulan, pembesaran, wajib tulis penuh dan tepat. Kalau dalam English, mesti tulis betul-betul translation, rotation, reflection dan enlargement. Kecuali kalau dalam bahasa Inggeris, okay, boleh ada huruf S di belakang. Melayu jangan cari pasal. Okay, alright. Cikgu akan share ke recording ini, saya akan share kepada pihak yang berkaitan dan dia akan share dalam grup nantilah. Cikgu share recording ini senang saja. Memang saya akan share balik nantilah. Boleh ambil dalam grup saya tadi dan juga grup yang cikgu yang uruskan benda ni juga. Okay, alright. Ingat, first kali ingat, ejaan wajib betul, tak boleh campur BMBI. Contoh, ini markah penuh. Pembesaran, faktor skala 2, 3, 4. Dapat 3 markah. Pembesaran, faktor skala 2, 3, 4. Katakanlah, kamu tulis macam ni. Pembesaran dengan FS dengan 2, 3, 4. Saya faham. FS itu faktor skala. Tetapi, dalam exam kita, tidak boleh guna FS. Tak boleh guna. Ada FS sahaja, markah hilang 1. Rugilah. Kita pandai, tapi kita silap tulis, kosong markah tu. Ataupun, kalau kita malas tulis faktor skala panjang sangat, kita guna huruf K. Dibenarkan. Dengan syarat, K itu huruf kecil dan adalah K sama dengan. Faktor skala jangan ada sama dengan. Jangan buat faktor skala sama dengan 2. Jangan. Kalau faktor skala, 2. Tapi kalau K sama dengan 2. Ataupun malas tulis dengan pada. Tak apa. Shortcut begini ya. Pembesaran. K sama dengan 2. 3, 4. Cukup. Dapat 2 markah. Okay, alright. Okay, kemudian. Okay, kemudian lagi. Katakanlah murid buat begini. Okay, pembesaran. Tak boleh guna tu lagi satu. Tak boleh guna Google. Okay, alright. Sekejap ya.
Sekejap. Saya nak ni. Nak masukkan password dalam saya punya laptop satu. Ada saya pakai untuk online. Okey. Sekejap ya. Okey, contoh yang ni. Okey. Dia tulis tu membesar dengan faktor skala 2 pada 3, 4. Okey, kalau buat macam ni sahaja. Okey. Automatik hilang markah langsung. Okey, hilang markah langsung. Sebab apa? Sebab tak boleh guna membesar. Mesti guna faktor skala. Mesti ejaan betul pembesaran. Okey, pembesaran. Sekejap ya. Aduh. Okey. Kemudian. Okey, ataupun pembesaran. Dia guna short form gitu. Pun tak boleh juga. Okey, tak boleh guna short form gitu. Tak boleh. Okey, mesti kena guna pembesaran. Okey, tak boleh guna membesar, tak boleh guna short form pembesaran itu, tak boleh. Guna sahaja markahnya kosong. Okey, guna sahaja markahnya kosong. Okey, alright. So, pastikan ejaan pembesaran, ejaan putaran, okey, ejaan apa terang? Translasi, tu semua tu kena betul. Okey, kena betul. Tak betul saja automatik markah kosong. Alright. Okey, seterusnya. Dia tercampur BMBI. Pun tak boleh juga. Okey, kalau BM semua. Dia guna factor. Dah hilang markah satu dah. Kerana factor. Okey, jangan jangan. Okey, dan last kali. In English. Enlargement with K2-834. Okey. Nampak simple juga ni. Tapi sama juga. Ejaan kena betul. So dekat sini dia buat enlargement. Tertinggal huruf T. Kerana T bodoh tu satu tu hilang markah 3. So pastikan ejaan semua kena betul. Okay, kena betul. Tak betul, hilang markah free. Alright. Okay, seterusnya. Satu lagi kesalahan. Murid selalu buat jawapan terbalik. Terbalik. Dekat sekolah, kalau jawapan terbalik, cikgu bagi kosong markah. Alright. Contoh, jawapan betul. Pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada 45. Yang kedua, putaran 90 darjah ikut arah jam pada 2/1. Itu jawapan betul. Pelajar terbuat terbalik. Dia buat putaran dulu. Baru besar. Alright. Kalau dekat sekolah, markah kosong. Cikgu bagi. Tapi, semasa SPM nanti, kalau terbalik sekalipun, masih dapat markah. Tetapi tak full lah. Tak full lah. Kakak, ubah juga. Tak full dah. Tapi markah tak full lah. Markah tak full. Alright. So, di mana markah dia? Yang pertama sekali, ejaan putaran, pembesaran. Betul eja dia. Tetap dapat markah. Walaupun terbalik. 90 darjah ikut jam. Betul. Walaupun terbalik. Tetap dapat markah. Pusat 21 betul. Tetap markah dapat. Walaupun terbalik. Pembesaran, ejaan betul. Tetap dapat markah. Faktor skala, sepatutnya setengah. Dibuat 2. Yang ini tak ada markah lah. Tak ada markah. Pusat dia betul 45. Dekat sini hati-hati ya. Kalau jawapan terbalik, walaupun pusat betul, kita akan hukum tolak 1 markah kat situ. Maksudnya sinilah kalau terbalik, tetap dapat markah, tapi akan ditolak 1 markah pada salah satu pusat yang betul. Tak dapatlah full mark. Hani siap ini hanya dapat 4 markah dari 6. Tapi at least dapat markah juga. Walaupun terbalik.
Right? So, pastikan soalan ini kalau keluar dalam exam, pastikan kamu jawab. Seulang lagi sekali, kalau 6 markah, mesti berlaku putaran dan pembesaran. Kalau 5 markah, pantulan dan pembesaran. Okey, ingat kalau terbalik, okey, penjawaan yang nombor 1 tidak akan dapat markah penuh. Kalau penjawaan yang pertama tu tak dapat markah penuh, maka yang kedua pun takkan markah penuh. Okey, orang saya tadi kes terbalik ya. Kes terbalik ni. Kalau terbalik, kalau markah penuh tak dapat nombor 1 tu, yang kedua takkan dapat markah penuh juga. Sebab jawapan akan berurutan lah. Okey. Sekarang contoh soalan dapat soalan nanti, kalau jumpa soalan macam ni, okey, dia bagi maklumat lah. Transformasi bla-bla gitu. Cari image. Tak ada rajah. Tak ada rajah. Hanya soalan saja. Okey. Bagi pelajar yang bijak, yang tak mahir sangat pun. Okey. Untuk ini, kita mesti jawab dengan bijak. Nampak soalan bentuk begini, kita tinggalkan dulu. Ni cadangan saya. Tak mahir, tak bijak, nampak soalan bentuk begini, tinggal dulu tak apa. Sebab apa? Sebab kita mesti bijak urus masa. Dan pandai atas strategi. Okay, saya cakap tadi, dapat soalan bentuk gini, yang soalan ini yang ada ayat tanpa rajah, tinggalkan dulu. Kita jawab soalan yang paling banyak markah dulu. Yang ada perkataan huraikan. Ingat ya, tak dapat jawab semua, jangan tinggal semua. Ramai pelajar suka tinggal soalan ini. Jangan. Inilah lubuk markah kita. Alright? Jangan jawab soalan ini dulu. Cari soalan yang kata perkataan huraikan dulu. Okay, alright. Contoh soalannya. Diberi bahawa LMNG ialah imej bagi DFG di bawah satu gabungan transformasi. Okay, alright. Jawab soalan. First tadi ialah tengok markah. Kalau markah 6, tahulah apa otak kita. Ini adalah putar dan besar. Tapi mana berlaku dulu? Tugas pertama kita tengok markah. Okay, 6 markah, putar besar. Tapi mana berlaku dulu? Baca soalan. Soalan kata LMNG ialah imej bagi itu. Nampak imej besar. So bila imej besar, automatiklah berlakunya putaran dahulu, baru berlaku pembesaran. Dah dapat 2 markah. Bila putaran, mesti ada sudutnya berapa? Okay. Untuk sudutnya pula, tengok satu bucu yang sama. DG, dia tegak. Dia sama dengan HG. Satu tegak, satu terbalik. Maka putaran 90 darjah. Bila 90 darjah, mesti ada pula ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, so untuk yang itu, tengok bucu EF tu. EF sebelah kanan, duduk ke atas JK. Mesti dia pusing ke atas kiri. Itu kan jadi lawan arah jam. So putaran 10 darjah lawan arah jam. Tulis macam tu. Baru markah yang ketiga dapat. Okay. 10 darjah saja tak ada markah. Dia mesti ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Pusat dekat mana? Tengok dia pun tahu dah dekat G tu kan. Okay, kat G tu. Alright, selesai tu. Okay, dapat 3 markah situ. Bila pembesaran, mesti ada pula faktor skala. Okey, berapakah faktor skalanya? Okey, faktor skala tengok bucu yang sama, saiz berbeza. JK 1 kotak menjadi MN 2 kotak. So, faktor skala 2. Di mana pusat dia? Sambung bucu. Tengok pada bucu, semuanya menuju ke arah G juga. So, pusat pembesarannya adalah pada G. Dia dapat 6 markah free. Settle. Okay, alright. First jawab soalan tadi perkataan huraikan sebab dia banyak markah. Step yang kedua, soalan ini. Nampak perkataan luas sahaja. Okay. Baca soalan, nampak luas sahaja, ingat formula Li K square LO. Formula yang terakhir dalam SPM. Ingatlah, senang ingatlah. Li K square LO. Li K square LO. Okay. Baca soalan. Soalan kata luas DEFG ialah 24. Nampak tak? Dia dekat dengan huruf
LO. Maksudnya 24 itu untuk luas objek. LO. Jadi, skala tadi kata 2. Ganti dalam formula. Image nak cari. So, skala tadi 2. So, 2 kuasa 2 darab dengan LO 24. Gunakan kereta, bagi jawapan. Tapi ini belum markah lagi. Penuh. Sebab apa? Sebab soalan bukan minta cari image. Soalan minta cari luas rantau berlorik. Yang berlorik tu tak termasuk yang kecil tu. Yang kecil tu berapa besar dia? Yang kecil tu ialah 24. Jadi, nampak perkataan berlorik sahaja, satu step kena ingat iaitu luas yang paling besar, tolak yang paling kecil, baru dapat jawapan akhir. Inilah cara langkah untuk jawab soalan ini. Jawab soalan berkaitan dengan huraikan dahulu dan luas ni dulu. Kemudian bila ada masa lagi, baru balik ke soalan yang A tadi. Alright. Okay. Contoh soalan nombor 4. Kali pandang tahu dah apa berlaku kan? Bentuk yang putih tu. Nampak dia macam bertentang mata kan? Tahu dah dia pantulan. Tapi, mana berlaku dulu? Step pertama tadi 5 markah. Confirm dah berlaku. Pantulan dengan pembesaran. Kenapa kita kata pantulan? Sebab bentuknya sama. Saiznya sama. Tapi segi kedudukannya, dia macam cermin. Okay. Dan step yang kedua, baca soalan, labelkan. Dia kata PJQR ialah image bagi. Nampaklah tadi. Image-nya besar. Bila image besar, maka berlakulah pantulan dulu. Baru berlaku pembesaran. Dah dapat 2 markah. Bila pantulan, belah tengah-tengah. Kotak putih tu, tengah-tengah dia kat sini. So, dia potong pasi X pada 4. So, pantulan pada garis X dengan 4. Dapat markah yang ketiga. Pembesaran, mesti ada faktor skala. Untuk faktor skala, mesti tengok bentuk yang sama, saiz yang berbeza. Yang sama yang mana? Yang putih sebelah kanan tu dengan yang berlorik tu. Ambil satu bucu. LK. 2 kotak. Yang besar tu 1, 2, 3. Ada 3 bulatan. So, faktor skala 3. Di mana dia membesar? Tadi saya beritahu dah tadi kan. Kalau bentuk dekat hujung, pusat pun dekat hujung. Sekarang bentuk dia tu, dekat hujung tu kat J tu. Itulah pusat dia. Okay. So, pada J, siap. Dapat 5 markah. Kemudian, siapnya ini, pergi yang berkaitan dengan luas. Nampak luas, LIK2 LO. 315 tu kata apa? Untuk yang itu. Dekat dengan I. Maksudnya 315 untuk objek. Skala tadi 3. Sorry typo ya. 3 skala tadi 3 ya. 3. Jadi just ganti formula. Okay. 3 kuasa 2 9 LO. Nak hilangkan 9, 315 bahagi 9. Dapat 35. LO ni untuk yang objek yang kecil tu. Okay. Soalan tak minta cari objek. Soalan minta cari luas kawasan berlorik. Bila berlorik, rajah yang besar tu ada 2 kawasan tak berlorik. Kena buanglah. Jadi 315 tolak kecil 35 dekat O tu, tolak kecil 5 dekat J tu. Dapat jawapannya begini. Okay, nampak? Kata hitung kawasan berlorik, mesti ada operasi tolak. Apa yang tolak? Besar tolak kecil. Okay, alright, settle. Curi markah part ini dahulu. Okay. Lepas tu, saya kata ya, lepas tu, kalau dah ada masa lebih, baru kita pergi soalan yang ini. Yang ini, alright? Tak boleh tinggal dulu. Itu saya kata tadi ya. Soalan tadi ya. So, dapat soalan yang A tu tinggalkan dulu sebab kita nak pandai urus masa, jimat masa. Habis nanti ada masa baru kita back soalan ini. Tinggal dulu. Okay. Jimat masa. Kita buat soalan yang ada perkataan huraikan dahulu. Sebab apa? Sebab banyak markah. Okay. Alright. Soalan
Cikgu boleh upload kat YouTube tak? Okay, saya akan upload cikgu. Cikgu, upang yang itu boleh upang ulang. Ulang yang itu boleh. Sekejap lagi ya. Okay, alright. Okay nah, lagi saja. Dapat soalan, biasanya ada soalan A, B dan C. Tak kisah soalan mana pun, A, B, C dulu, mana dulu. Yang pentinglah tengok perkataan huraikan. Jawab yang itu dulu. Okay, langkah pertama kita adalah cari perkataan huraikan, jawab yang itu dahulu. Step yang kedua, tengok markah. Kalau markah 6 apa berlaku? Kalau markah 6 confirm berlaku putaran dan pembesaran. Tapi mana berlaku dulu? Step yang ketiga ialah baca soalan, labelkan. Dia kata situ M, N, P, Q ialah image bagi D, E, F, G. Nampak? I-nya masih lagi besar. Bila I besar, maka U putaran, V pembesaran. Tulis bodoh gini saja, dapat 2 markah. Bila putaran, ada sudutnya. Untuk sudutnya, tengok bucu. Yang O tu, EF, dia terbalik. Sama KJ, juga terbalik. Bila dua-dua terbalik, 180. Tak payahlah ikut jalan wajar, sama sahaja. Bila 90, sambung 2 bucu, ambil tengah-tengah dia. Itulah tengah dia tu. F dan K, tu tengah dia. So, pada 2, negatif 1. Siap. Tak payah buat L lah. L tu hanya untuk 90 saja. Okey, bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Untuk faktor skala, tengok bentuk yang sama, saiz berbeza. Jadi, putih dalam tu dengan hitam kat luar tu. Ambil satu bucu. JH, satu kotak. Menjadi NM, 2 kotak. So, faktor skala 2. Di mana pusat dia, sambunglah 2 bucu. Mana-mana 2 bucu, ambil lah. Contoh Q. Sama dengan L. Tarik panjang-panjang. Satu lagi. M. Sama dengan H. Tarik panjang-panjang. Potong garisan tu. Yang bersilang tu lah dia punya pusat putaran. Pusat pembesaran. Itu pada 50. Siap. Dapat 6 markah. Dan jangan lupa, curi markah lagi 3. Soalan berikutnya berkaitan dengan luas. Nampak luas? Li K square LO. Baca soalan. Soalan kata luas rantau yang berlorik 54. Yang berlorik tu bukan image. Okay. Berlorik tu dia bukan image. Dia berlorik saja. Di sini special sikit. Okay. Skala tadi tahu. 2. Cuma kat sini yang 54 itu adalah kawasan yang berlorik. Berlorik itu yang besar PQRN tu adalah image dia. Okay. Image tolak yang tak berlorik di tengah tu dapat 54. Maksudnya yang besar PQMN tu adalah image dia. Bila buang yang putih di tengah tu, LO bawah ni, maka dapat 54. 54 tu adalah LI tolak LO. Yang besar tolak yang kecil. So untuk menstabilkan balik formula ini, kalau kiri tolak LO, kanan pun kena tolak LO juga. Supaya bukan kata buang LO tu, dapat kembali formula asal LI K square LO. Okay. LI tolak LO, dapat 54. Salah, 2 tadi. Darab LO, tolak LO. Ikut pun tadi. 2 kuasa 2, 4. 4 kali LO, dapat 4 LO. Tolak 1 LO, tinggal 3 LO. Okay. Kalau 3 LO 54, kalau LO saja yang kecil saja, bahagi 3, dapat 18. Itu cara cari dia. Okay, alright, selesai. Okay, next. Saya cakap tadi ya. First, buat soalan untuk perkataan huraikan. Second, soalan berkaitan dengan luas. Kalau ada masa lebih lagi, baru pergi soalan yang A. Yang A ni. A ni akan diberikan ayat sahaja tanpa rajah. Okay? Ayat sahaja tanpa rajah.
Jadi itu yang jadi masalah sikit pada kita. Okay, alright. Tapi kalau nak A+, cubalah jawab juga. Paling-paling kurang pun dapat 1 markah. Macam mana nak jawab? Okey. Boleh guna kaedah saya buat awal tadi yang tentang vektor tadi, boleh kata saya tak salah, okey je. Ataupun satu lagi ialah kita dapat soalan ini, kita pinjam rajah soalan B. Untuk jawab soalan A ni, kita pinjam rajah soalan B. Sebab apa kita pinjam rajah ni? Sebab rajah ni dah ada paksi semua dah. Kita boleh gunakan. Baca soalan. Soalan kata diberi T ialah translasi 4-3. Translasi 4-3. Yang atas tu untuk paksi X. Kalau positif, bergerak ke kanan. 4 kotak nanti. Yang bawah tu paksi Y. Kalau positif, bergerak ke atas. 4 kotak nanti. Okey. Kemudian, P adalah pantulan pada garis X1. Dia kata paksi X1. Bila kata paksi X, dia tegak macam tiang. Potong pada 1. Ni. Yang biru tu lah paksi pantulan. Cermin dia. Nak mula jawab dekat mana? Nak starting dekat mana? Startingnya bermula ke ni. Nyatakan koordinat image bagi titik. Bagi titik adalah permulaan soalan kita. So, pada rajah itu, tandakan titik -3 dan 2. Gitu. Inilah permulaan soalan kita. Dari titik merah ini, berlaku apa kita? Berlaku T. T apa dia? T adalah transaksi 4-3. So, dari titik merah itu, paksi X bergerak ke kanan 4 kotak. Dan paksi Y naik ke atas 3 kotak. Berhenti itu. Inilah jawapan dia. Okay, so 1-1. Dapat 1 markah. Selesai tu. Okay, untuk yang kedua pula. Okay, untuk yang kedua pula. Kembali pada asal, titik ni asal semula, 3-2 semula ni. Dia kata berlakunya TP. Yang ni kena ingat ya. Bila kata berlaku TP, dia akan berlaku yang belakang dulu. P dulu, baru T. Dia terbalik ya. TP akan berlaku P dulu, baru T. Jangan terbalik. So, P apa dia? P pantulan pada X1. Titik yang merah tu pergi ke gasan biru, bezanya adalah 4 kotak. Bila kata pantul, di kiri 4 kotak, bila pantul, ke kanan pun 4 kotak. Jadi kat situ. Pada 5 paksi X, -2 paksi Y. Inilah untuk P. Tulis kat jawapan. Dari situ pula berlaku T. T apa tadi? Ke depan 4 kotak, ke atas 3 kotak. Berhenti sini. Ini last kali pada 9-1. Siap. Okay. Ini soalan A. Kalau kamu ada masa, boleh jawab. Tak dapat jawab 3 markah, at least curi 1 markah sahaja. Yang mudah lah, yang transaksi tu lah. Okay. Di mana untuk soalan A tu, pinjam rajah soalan B, mulakan dengan melabel koordinat yang ada perkataan bagi titik. Itulah permulaan kepada soalan kita. Okay, alright. Apa sekalipun, dapat soalan, buatlah yang banyak markah dulu. Okay, contoh soalan ni. Rajah, sebab soalan B juga. Rajah menunjukkan 3 buah trapesium bla 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 gitu. Okay, soalan ni ada 6 markah. Belum baca soalan lagi. Saya tengok markah 6 je, tahu dah. Putar besar. Yang kedua, labelkan. T, U, V, W ialah image bagi DFG. Nampak dah. Image-nya kecil. Bila image kecil, confirm berlaku. Okay. Pembesaran dahulu, baru berlaku putaran. Bila image kecil, faktor skala bentuk pecahan. Yang besar ada 3, yang kecil 1. Jadi 1/3. Okay, ingat. Image kecil, pecahan. Image besar, nombor bulat. Okey, pada mana? Sambunglah mana-mana 2 bucu yang awak suka, dapatkan persilang. Contoh saya ambil DP. Tarik panjang-panjang. Kemudian EQ, tarik. Bersilang kat situ. So, itulah pusat dia.
Pak C X-nya 3, Pak C Y-nya kosong. Dapat jawapan. 3 markah free. Bila putaran, mesti ada sudut. Ambil yang mudah. VW. Dia tegak. Sama dengan SR. Terbalik. Satu tegak, satu terbalik. 90 darjah. Bila 90 darjah, kena ada pula ikut ataupun lawan jam. Oleh sebab imejnya kecil tu, yang T tu ada sebelah kanan. Yang asalnya T tu ada kat sebelah atas. Yang kat E ni, P ni P ni kat atas. Jadi dia mesti pusing ke bawah begini. Pusing gini. Supaya yang T tu sama dengan yang P tu. Sebelah kanan. Okey. Kemudian, pilih satu bucu yang mudah. Contoh, saya ambil bucu. Saya ambil bucu W. W sama dengan huruf S nanti dia pusing. So, anak panah di bawah, kita buat L di atas gitu. Okay. Nampak tu pusat dia tu dekat tu. 1, 3, selesai. Okay, saya tak tunjuk daripada awak cara gerak 1, 2, 3 lah. Saya tunjuk awal tadi lah. Ini saya pantaskan je. Okay, dapat macam gitu. Okay, dapat 6 markah. Kemudian, curi markah lagi. Nampak luas LIK2 LO. Baca soalan, dia kata DEFG ialah 360 untuk objek. Ganti formula. Masuk objek tu. Okay, ganti formula. Alright. So, skala 1/3 dikuasa 2 kan. Darab dengan objek dengan kosong. Okay, selesai. Gunakan kereta ya. Gunakan kereta, dapat jawapan LI. LI ni yang kecil. Tapi soalan tak minta cari LI. Soalan minta cari kawasan berlorik. Lagi sekali, ingat kepala otak kita, kalau kata kawasan berlorik, mesti melibatkan operasi tolak. Nak tolak apa? Tolak yang besar dengan yang kecil. Okey, ingat kawasan berlorik, mesti ada tolak. Tolak apa? Besar, tolak kecil. So berlorik saja, 320. Baru dapat makan full. Kalau buat begini saja, makan 1. Okey, yang ini makan yang kedua. Ini makan ketiga. Alright, ingat kalau kata nampak kata berlorik saja, ingat pula mesti ada melibatkan operasi tolak. Okey. Yang ni pula. 6 markah tahu dah. Putar besar. Tapi mana berlaku dulu? Okey. Dekat sini dia kata JK typo JHLM dia kata JHLM. Okey. JLMH tak typo. Okey. JLMH ialah image bagi DEFG. Dia beritahu lah. Daripada DEFG tu jadi ini. Maksudnya berlakulah putaran dulu. Di bawah U. Kemudian dia kata pula NPQD ialah image bagi yang dalam tu pula. Ini. Kecil luar jadi kecil dalam untuk U. Kecil luar, kecil dalam, jadi hitam lorik tu. V. Okay. Yang biru tu, dua-dua sama bentuk, sama saiz, tunggang terbalik. Maka dia adalah putaran. Yang merah tu pula, daripada kecil jadi besar. Dia pembesaran. So, U putaran, tengok pun tunggang terbalik. Okay. FE, dia tegak. Sama JL, dia terbalik gitu. So, dia 90 darjah. Bila 90 darjah, okay, itu V pembesaran. Okay, bila putaran 90 darjah, mesti ada arah jam lawan jam. Tengok bucu. Okay, tengok bucu. EF, yang F tu. F tu sama dengan huruf L. Kalau pusing ke atas, yang F tu, yang tajam tu mesti dekat atas. Tapi yang merah tu, F dekat bawah. So, dia akan pusing ke bawah sini. Gitu. So, lawan arah jam. Di manakah pusatnya? Ambil satu bucu. Katakan saya ambil bucu. Okay, saya ambil bucu. Katakan bucu J. J sama dengan huruf. Okay, J sama dengan huruf mana? E. Okay, biru tu kita pusing. Huruf E tu sama dengan huruf J. D dengan H. G dengan M. F dengan L. Boleh pilih mana-mana bucu yang sama, sambungkan. Tapi saya ambil bucu J tu, buat dekat sikit.
Daripada J, nak bergerak ke E. Kalau bergerak ke kiri, dekat anak panah. Saya ke atas dulu. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Patah balik separuh. Kalau 4, separuh 2. Patah balik 2. 1, 2. Okey. Sekarang saya berhenti dekat situ. Bucu dia dekat atas tu, kat 7 ni. Bucu dia kat sini, kat depan ni. Jadi bezanya lah 1 kotak beza dia. Antara titik berhenti dengan bucu L. 1 kotak bezanya. Oleh sebab anak panah di kiri, di bawah, maka untuk cari pusat dia, saya naik ke atas, pusatnya lah dekat sini. Ini pusat dia. Putaran sampurdaja lawan arah jam pada 6 negatif 1. Okey, jadi murid-murid semua mesti kena mahir mencari pusat putaran. Gunalah apa saja kaedah, tapi untuk soalan ni saya ajar awak guna cara L. Okey, buat huruf L tu. Okey. Yang kedua, ni. Lagi sekali ya, tengok bentuk dia. Nampak besar, nampak kecil. Tahu dah pemasaran kan? Cumanya sorry. Bucu DQ dia condong ke atas. Sedangkan bucu ML condong di bawah. Garis HJ tegak di atas. Sedangkan PN tegak di bawah. Yang paling panjang DP sebelah kiri. Sedangkan paling panjang JL sebelah kanan. Dia berlawan dah pula. Satu atas, satu bawah. Kan. Bila berlawan begini, faktor skalanya adalah negatif. Okey? Bucu sama, ambil satu kotak sini. Sama 2 kotak ni. Kalau bentuknya sama, yang biru kat bawah, merah kat bawah juga, dia positif. Tapi kan ni, biru kat atas, merah kat bawah. Okay. So, dia berlawan. Bila berlawan begini, skalanya negatif. Okay, skala negatif. Bila skala negatif, pusatnya di tengah-tengah. Sambunglah 2 bucu yang sama. Contoh D sama L. Okay. Q sama M. Tarik je. D dengan L tarik. Contohnya. Okey, Q dengan M tarik. Bersilah macam tu. So itulah pusat dia. Okey, putaran pembesaran K sama dengan negatif 2 pada 6 negatif 4. Okey, dapat jawapan. Kemudian pinjam skala negatif itu untuk buat soalan berikutnya. Nampak luas Li K square LO. 25 tu untuk apa? DFG. Yang kecil tu. Okey, yang kecil 25. So, untuk objek, ganti dalam formula. Gantikan saja formula. Okey, di mana yang inilah luas yang besar sekali. Soalan minta cari yang berlorik. Ingat sekali, bila berlorik, mesti ada menyebabkan operasi, tambah tolaknya. Nah, tolak apa? Tolaklah yang besar dan yang kecil. 125. Okey, dapat jawapan. Berlorik sahaja 75. Okey, murid-murid semua ya. Okey, satu lagi anak-anak semua. Biasanya soalan akan bagi 3 rajah. Huraikan. Tapi kadang-kadang pernah keluar soalan dibagi 2 rajah macam ni. Dua rajah macam ni ya. Macam nak buat. Okey, tak kisahlah dia bagi 2 ke 3 ke. Langkah pertama, tengok markah. Untuk soalan ni, 6 markah. Saya tinggal 6 markah tu. 6 markah. Bila 6 markah, kita pun tahu. Mesti putar dan besar. Yang kedua, baca soalan. Dia kata PFQR ialah image bagi DEFG. Nampak I besar. Bila I besar, tahu dah. Mestilah putaran dulu, baru pembesaran. Bila putaran, tengok bentuk pula. DE tu, dia sama dengan PF. DE tegak, PF terbalik. Satu tegak, satu balik. Dah tentulah 90 darjah. Dan bucu D tu sama dengan bucu P. Mesti pusing ke arah kiri. Jadi dia lawan arah jam. Gitu. Okay, alright. So, semuanya dia berputar dekat mana? Kalau dibagi 2 rajah, yang paling mudah sekali terbaliklah dekat bucu E tu. Terus dapat jawapan. Putaran sempurna lawan arah jam pada E. Siap. Pembesaran pula faktor skalanya. Okey. Tengok bucu dia.
Okay, alright, bucu dia. Yang DE tu 3 kotak. Yang PF tu 6 kotak. Skala 2. Di mana pusat dia? Sambunglah dua bucu yang sama, dapat situ. Cumanya anak-anak sini, kalau diberikan dua raja, okay, sebutan selesai dulu. Nampak dulu LK square ni sama je. Laju sikit lah. Okay, ni sorry typo lah. Tak sama maksud positif 2 tu. Sebab nampak luas LIK square LO. Ganti formula. Ganti formula. Selesaikan. LI ni untuk yang besar semua sekali. Dia nak berlorik saja. Buanglah. Dapat jawapan. Okey. Cumanya, kalau diberikan dua raja, jawapan kita boleh macam-macam. Contoh tadi, terbalik dekat E. Boleh juga buat kat depan ni. Kat luar. Boleh letak di mana saja. Berlakulah perubahan pada pusat putaran dan pusat pembesaran. Contoh begini. Pusat putaran dah jadi pada 2, -3. Pusat pembesaran pada kat luar tu. -2, -1. Okey. Boleh buat di mana saja asalkan dalam rajah okey. Ataupun begini. Boleh juga. Putar pada D. Boleh juga. Okey. So pusat putaran pada D. Cumanya kat sini, kalau begini, bila kita sambung bucu, dia keluar dari kotak. Bila dia keluar dari kotak, berapa nilai kat luar tu? Kita tak tahu. Maka di sini, hilanglah satu markah. Jadi kalau boleh, buatlah di mana saja, di dalam raja, asalkan jawapan dalam kotak kotak koordinat tu, boleh terima. Kalau kes diberikan 2 kotak sahaja. Okay, alright? Okeylah murid semua. Okey. Kita ada masa sikit lagi. Okey. Jangkaan saya untuk topik ini, pasti masuk dalam exam kita, SPM. Trial pun sama kan? Trial pasti ada, SPM pun pasti ada. Okey. Cumanya, masuk bahagian mana? Kalau tanya saya, saya jangka topik ini akan masuk dalam bahagian B. Maksudnya markah paling kurang 7, paling banyak 12. Alright? Dan apa yang akan masuk? Saya jangka akan masuk first kali lah mencari kedudukan image, koordinat image. Diberikan objek, diberikan maklumat, pantul transaksi ke apa semua, cari image. Macam soalan A tadi lah. Yang kedua, diberi 3 raja, dia suruh awak huraikan. Dapatlah 6 markah ataupun 5 markah gitu. Okey, saya jangka akan masuk mungkin putaran sampurajah dengan pembesaran. Dan yang ketiga adalah melibatkan luas imej, luas objek, iaitu mencari rantau berlorik. Okeylah anak-anak semua. Okey, anda semua hebat. Tahniah yang join kelas pada malam ni. Okey, anda semua hebat, anda semua berusaha. Saya doakan awak semua akan berjaya dalam exam nanti. Alright. Okey. So, satu sikit lah sebelum kita tamat. Pada bulan 12 nanti, saya akan ada buat satu bengkel teknik menjawab dekat YPC International College KL. Okay. So, siapa nak join, boleh join selama 8 jam lah. 8 pagi sampai 5 petang. Boleh join Telegram saya, boleh join bengkel saya ni. Okay, saya buat kat sana. Okay. Yurannya adalah RM60 sahaja. Alright. Ada, kita bincang. Kertas satu, kertas dua. Okay, bagi sekitar KL, sekitar Selangor tu boleh join lah. Tak ada masalah. Boleh join. Okay, alright. So, last kali. Tahun ini kamu akan duduk exam. Anak saya juga akan duduk exam. Jadi, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anak saya, Baca Nur Iman binti Azman. Akan SPM tahun ini juga. So, awak pun sama juga. So, good luck untuk matematik SPM pada 6 hari bulan 2 nanti. Okay, buat yang terbaik. Okay, jangan putus asa, gagal sekali, tak mesti gagal selamanya. Okay, just maintain usaha kamu. InsyaAllah kamu ada dasar tepat untuk lulus. Cuba dapatkan markah sekurang-kurang 50 bagi yang target dapat B dan ke atas. Okay, alright. So, terima kasih banyak-banyak. Saya tengok sebelum saya berhenti, saya tengok soalan dulu. Kalau ada soalan lagi. Okay, thank you so much teacher. Bye. Okay, alright. Tak ada apa-apa. Okay, saya tak ada apa-apa. Saya mati dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru.
Okey, sama-sama. Tanya, sila tanya. Tanya.